man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Hadis ini tuan-tuan, dia ada banyak jalan. Ada yang dinyatakan oleh ulama hadis sebagai hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada yang menyatakan hadis ini hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Yang saya kasihi tuan-tuan ahli jawatan kuasa, surau yang baru ini surau Tawas Mewah. Tengok rumah pun rumah orang mewah-mewah belakang. Yang saya kasihi Abang Abu Bakar Osman daripada Sungai Siput, dia datang yang merakamkan kuliah kita secara live pada malam ini bagi page audio kuliah yang tuan-tuan boleh tengok seluruh Malaysia. Tuan-tuan boleh dapat. Dan tuan-tuan kalau ada modal nak bantu page audio kuliah ini, kerana page ini ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengajar di dalamnya. So tuan-tuan kalau nak tengok pengajian-pengajian menambahkan ilmu, bolehlah buka page audio kuliah. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah kiranya malam ini malam yang pertama saya berada di surau ini. Dan insyaAllah saya akan membacakan kitab Khuluqul Muslim, ataupun dalam bahasa Melayu kita Akhlak Seorang Muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang cukup tersohor. Tuan-tuan rahmati Allah, dimulakan dengan bab 1, namanya Rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tujuan pertama kebangkitan dan cara dalam dakwahnya sebagaimana baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Terhormati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa tuan-tuan? Kata ulama, kanatil arabu tatakhallaqu bi ba'din min mahasinil akhlaq bima baqiya indahum min syariati Ibrahim alaihissalam. Memang orang Arab pada masa itu, ba'du minhum, sebahagian daripada mereka berakhlak dengan akhlak daripada syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada lagi tuan-tuan yang masih lagi memegang kitab-kitab samawiyah yang lalu, yang masih lagi tuan-tuan menjadi orang yang baik, orang yang tidak terlibat dengan maksiat. Sebab itu kalau kita buka kitab sirah, kita jumpa ibu dan ayah Nabi ni, Abdullah dan Aminah ni tuan-tuan, adalah di antara manusia yang baik. Allah pilih Nabi ini daripada min nasabin, daripada nasab yang baik-baik. Ulama menyatakan Abdullah ini, Aminah ini tuan-tuan bukan kaki maksiat. No. Bukan kaki orang yang akhlaknya rosak pada zaman jahiliah. Tuan-tuan rahmati Allah, walau bagaimanapun, oleh kerana walakin kanu qaddalu bil kufri an katsir min tapi oleh kerana masa yang terlampau lama, daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian zaman Isa alaihissalam, nak kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, qaddalu bil kufri, oleh kerana masa yang lama ini manusia sudah disesatkan dengan kekufuran. Maka berlakulah tuan-tuan yang dinamakan sebagai penyembahan berhala, sebagaimana kata Ja'far bin Abi Talib,
Apa kata Ja'far bin Abi Talib semasa hijrah pertama ke Habsyah ni tuan-tuan? Ni tuan-tuan akan dengar ustaz-ustaz nak masuk mal hijrah ni awal Muharram ni akan ceramah bab ni. Apa dia tuan-tuan? Hijrah yang pertama ke Habsyah. Hari ni namanya Ethiopia. Yang diperintah oleh raja yang cukup adil, Raja Najasyi. Tuan-tuan mati Allah, apabila ditanya kepada umat Islam yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi ni tuan-tuan, kenapa datang berhijrah ke Habsyah? Maka kata Ja'far bin Abi Talib, apa kata dia? Ayuhal malik, kunna qaman ahla jahiliyah na'budul asnam. Pertama sekali Ja'far bin Abi Talib sebut apa dia? Wahai raja, kami ini adalah kaum yang terkenal dengan jahiliyah. Jahiliyah, ja'ala, yajhalu. Kita tuan-tuan kalau orang kata bodoh, marah tak? Bodoh. Tengin tu, kalau orang parik dia marah lah. Apa hal tengin berbenar? Ajinya gampang. Itu jawapan dia tuan-tuan. Bodoh marah lah. Bodoh kita marah. Apa ni? Gelar teman bodoh ni. Teman bagi sekali sekarang. Tapi kalau jahil kita mengaku, kita tak marahkan tuan-tuan kan? Kau dengan ustaz, saya ni ustaz jahil berbenar. Yuk, samalah maknanya. Sinonim lah jahil dengan bodoh. Macam kita kata, saya ni ustaz bodoh berbenar. Tak mati Allah. Apa yang dimaksudkan jahil? Apa yang dimaksudkan qauman ahla jahiliyah oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada syarat dia. Dia ada perbuatan-perbuatan a'malus sayyi'ah. A'mal min a'mal asyrar, daripada perbuatan-perbuatan jahat yang kita buat, perbuatan-perbuatan buruk yang kita buat, min a'malil ma'asi, daripada maksiat-maksiat yang kita buat. Apa dia yang pertama? Na'budul asnam. Pertama sekali kami tak kenal Tuhan, kami menyembah berhala tuan-tuan. Nabi Ibrahim AS telah meletakkan foundation tuan-tuan Kaabah, membina Kaabah dan menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Tetapi ba'dal qurun, ba'dal zamanut tawil, setelah berlalunya beberapa lama masa tuan-tuan, akhirnya manusia ini dallu bil kufri. Disesatkan tuan-tuan rahmati Allah, disesatkan oleh apa dia, pahaman-pahaman berhala. Maka ketika itu kata Ibn Hisham dalam sirah Ibn Hisham tuan-tuan, dalam Kaabah, luar Kaabah, keliling Kaabah ada 360 jenis berhala. Macam kita tuan-tuan tengok hari ni ada yang temple or makbad. Tempel tuan-tuan yang kita boleh tengok macam-macam bentuk Tuhannya. Betul tak? Saya masa kecil-kecil tuan-tuan, walaupun ayah saya asal orang Parit, Layan Kanan, Kota Pagar, tapi saya duduk dengan tok arwah tok saya di Buntung, di municipal workshop tu, kalau tuan-tuan perasan. Sahabat-sahabat saya ramai orang yang non-Muslim. Kebanyakannya, most of them Indians, orang India. Tuan-tuan rahmati Allah, oleh kerana dah terlalu rapat, maka ketika itu muhibbahnya kami ini sampai boleh berbincang tentang ketuhanan. Saya ada seorang kawan namanya Siva Kumar tuan-tuan. Siva Kumar, bila pergi rumah dia tuan-tuan, saya tengok di dinding rumah dia tu penuh dengan gambar dewa-dewa ni. Saya tengok satu dinding, ruang sudut dinding tuan-tuan, ada gambar tu mata je, dewanya tu matanya banyak berbenar. Ada satu lagi dewa ni tuan-tuan, gambar telinga je. Ada satu lagi dewa gambar mulut je. Saya pun tanya dengan sahabat saya Siva Kumar ni, Siva, ada yare? Saya tahu cakap India. Faham tak faham lantak kamu lah. Siva, ada yare? Ada dah, dia jawab. Ada dah. Ada Sami. Dia kata ini Sami, Dewi, Tuhan. Saya kata pasal apa?
banyak mata ini, banyak mulut ini, banyak telinga. Dia kata, oh, kawan, dia cakap, you tengok ini dewa, kalau banyak mata kalau itu bermaksud maha melihat. Oh, jangan main-main tuan-tuan, sifat 20 tu. Basar. Jangan main-main. Siapa yang malas mengaji sifat 20, teruk dia perindu lagi tuan-tuan. Basar. Yang banyak mata ni, what are the meanings? Lot of eyes. Apa maksud dia? Maha melihat. Tuhan dia maha melihat. Oh, ni yang telinga banyak-banyak ni, saya kata, itu kalau banyak telinga, you mesti tahu tadi maha melihat, banyak telinga maha mendengar. Sama, tuan-tuan. Kemudian bila saya tengok dewa yang banyak mulut tu, saya kata, dah nantariaze, hanya aku tahu. Kalau tahu ini apa Tuhan? Ini Tuhan banyak cerewet, banyak mulut, acik tak ada gunanya orang. Tapi nak sembang ketuhanan ni tuan-tuan, kita mesti rapat lah. Bukan tujuan untuk menghina dan provok. Tapi kita berbincang tuan-tuan, saya kata dalam Islam, sifat-sifat ini ada pada Tuhan kami, Tuhan Allah. Dan kami hanya we worship only the one God. Kami Islam hanya menyembah satu Tuhan. Tanya pada orang agama lain, mereka katakan, ya Tuhan kami Persasami. Persasami ni makna Tuhan yang besar tu satu je, dia kata. Abang dah Persasami, yerke. Ya, Tuhan yang besar ada. Tu di atas tu. Tapi kenapa ambil ramai, banyak dewa, ada dewa matahari, ada gajah, ada pambu ular ni, apa ni? Ini adalah wakil kepada Tuhan-Tuhan. Di sini tuan-tuan disebut oleh ulama ni faqad dallu bil kufri. Dalam Islam mengatakan mereka sudah lari daripada ajaran Nabi Ibrahim AS apabila menyatakan bagi Allah itu ada syuraka, lillahi syuraka, bagi Allah itu ada penolong-penolong dan wakil-wakilnya. Jadi ini yang Ja'far bin Abi Talib mengatakan, di antara sifat jahiliah kami, apa dia? Kami menyembah berhala. Dan tuan-tuan baca dalam sirah Ibn Hisham, tuan-tuan, dan beberapa ulama sirah mengatakan, sehingga kan rosaknya akhlak orang Arab jahiliah pada masa itu, apa dia? Bila melakukan tawaf dalam keadaan muka, dalam keadaan menjerit-jerit, dalam keadaan bersiul-siul, dalam keadaan ariyat, bertelanjang, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ada satu hari orang perempuan je tawaf, semua bertelanjang, tuan-tuan. Bayangkan. Lagi teruk, tuan-tuan, kalau yang bertawaf tu campur pula laki perempuan. Perempuan lari depan, laki ikut belakang. Apa rasa, tuan-tuan? Gini laju je. Yang gaut pun hilang gautnya, tuan-tuan. Ini di antara kerosakan-kerosakan pada masa itu. Kami ini ahli jahiliah. Wahai Raja Najasyi, kami ini betul-betul jahil, betul-betul akhlak kami ini apa dia? Akhlak kami ini teruk, buruk. Kerana apa? Tuhan pun kami tak kenal. Kami menyembah batu dan kayu yang tidak bercakap. La yatakallam wa la yasma', yang tidak mendengar, yang tidak memberi mudarat dan manfaat. La yadur wa la yanfa'. Yang Allah cabar berala-berala ini, tuan-tuan, buat seekor lalat. Dan Allah kata pasti lam yakhluqu zubaban walau istama'ulah. Pasti walau seekor lalat pun dia tak pernah, never, takkan pernah, lam awamil jazam ini takkan pernah dapat buat. Walau istama'ulah, walaupun mereka ini dikumpul 360 berala-berala ini dikumpul buat mesyuarat bahagian atau cawangan, buat seekor lalat tak mampu buat. Kenapa? Manusia pun tahu yang disembah itu adalah batu dan kayu, benda yang jamat, benda yang kaku, benda yang tak boleh mendengar. Tapi kenapa disembah? Kerana tujuan-tujuan atau pengaruh-pengaruh yang tertentu. Ini Islam, tuan-tuan.
Apalagi kata Ja'far bin Abi Talib, di antara perangai kami yang teruk ini, apa dia? Jadi zaman jahiliah ni, apa dia? Wa naqulul maitah, kami makan bangkai. Tuan-tuan makan apa sekarang ni, tuan-tuan? Tuan-tuan makan makanan, ingredients dalam dia ini halal ke tak halal? Setengah orang, tuan-tuan, dia ambil kaedah fiqhiyah yang paling mudah. Sebab dia kata inna dina yusrun, agama itu mudah, jangan susah-susahkan. Tapi ingat tuan-tuan, agama itu Allah jadikan kaedah-kaedah yang memudahkan, tapi jangan ambil mudah. Kita makan ayam frozen chicken tu, tuan-tuan, frozen punya tu, tengok tak halal tak halal. Kadang-kadang, tuan-tuan, dah sah, bukan syarikat Muslim, tapi kita ambil. Pasal apa? Ada tulis halal. Betulkah? Tuan-tuan, kadang-kadang, ya, kalau tanya dengan pegawai daripada JAKIM, bukan saya bukan nak provoke, bukan nak exaggerate, tuan-tuan, nak takut-takutkan, tak. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila pergi ke pusat penyembelihan ni, yang sembelih ni, tuan-tuan, sambil ngisap rokok je. Bukan orang Islam daripada rakyat Malaysia. Kalau itu kita fahamlah, kita tahulah dia faham, tuan-tuan, syariat-syariat ni. Ataupun paling tidak pakai kepiah, tuan-tuan, dai hitam. Dai hitam dia tahulah jenis kuat sujud. Tapi tak tahulah kot terlanggar pokok ciku tu, aku tak tahulah pula. Tu baru dai hitam, belum satu badan hitam, tuan-tuan, tu lagi warak. Dengan badan-badan dia sujud. Jangan marah. Ni, tuan-tuan, sudahlah bahasa Melayu pun tak apa faham. Dengan rokok dia terjepit di sini, satu pegang tengkuk ayam, pegang pisau. Jadi macam mana kita nak kata fazkur bismillah, fazba'u bismillah? Bila nak sembelih itu, sebutlah dengan nama Allah. Macam mana kita nak tahu, tuan-tuan? Dengan rokok sini, lepas tu kita sembelih, cara sembelihnya, tuan-tuan, belum mati lagi ayam tu, dia dah campak dah dalam air panas. Ambil air panas, tuan-tuan, tengah mengetik-ngetik lagi, masuk pula dalam mesin yang buang bulu. Mati bukan kerana sembelihan, mati dalam mesin buang bulu. Sah tak sah? Oh, kita ambil yang paling simple, tuan-tuan. Apa dia kita ambil paling simple lah. Islam ni bukan agama yang suruh mencari punca. Jangan cari punca. Jangan. Kita jangan susah-susah. Anggap je halal. Anggap je tak apa. Anggap je sah. Tapi tanya dengan pegawai-pegawai JAKIM, tuan-tuan, ada kilang, baru masuk dalam surat khabar baru ni. Ada kilang-kilang ayam, proses ayam yang tuan yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Dia tak tahu tentang syariat Islam ni. Dia tak tahu ayam itu mesti mati dengan sembelihan, bukan mati dengan mesin yang yang direndam dengan air panas, dengan mesin yang buang bulu tu. Kalau mati kerana itu tak sah. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita tak pernah nak ambil tahu benda itu, tak jaga tentang makanan kita. Yang kita makan rupanya bukan makanan yang halal, tapi maitah. Kata Ja'far bin Abu Talib, naqulul maitah, yang kami makan itu sebenarnya adalah bangkai. Kenapa namanya bangkai? Mati bukan kerana sembelihan. Makna. Dan kita makan, tuan-tuan, benda-benda yang ingredients itu halal dah. Udah ustaz ni yang malas panggil ustaz ni, tak usah panggil lah bulan depan. Ini saja first and last lah. First and last ustaz kat sini. Pasal ustaz datang naik darah tinggi kami. Yang kita makan ni, tuan-tuan, betul ke bersih ingredients dia? Kadang, tuan-tuan, kita sendiri yang mengiklankan, oh liau. Bersih tak dalam tu? Sebab tu, tuan-tuan, hari ni timbul sensitiviti umat Islam bila ada seruan menyatakan mencari yang halal itu wajib. Kita bergaduh baru ni, tuan-tuan, betul tak? Kita bergaduh. Ada antara kalangan kita menyatakan siapa yang sokong slogan mencari halal itu wajib adalah resis. Betul ke resis? Kita nak cari
Apa dia tuan-tuan? Suatu benda yang bersih supaya kita tak jadi perangai jahiliah. Siapa cakap ni? Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Jiran sebelah rumah mak bapak engkau ke? Tidak. Sahabat sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Bukan jiran atuk rumah sebelah jiran engkau. Dia menyatakan antara perangai jahiliah apa dia? Na'kulul maitah. Kami makan benda-benda yang tidak halal. So memang kena cek tuan-tuan. Hari ni ada dah produk Islam. Saya bukan hari ni malam ni tuan-tuan nak marah tuan-tuan, nak promosi barang Islam no. Tapi carilah tuan-tuan, kita dah ada Maggi orang Islam. Kita dah ada ayam proses orang Islam. Kita dah ada Melo orang Islam. Kita dah ada Kokotin namanya. Kita dah ada Kokotin yang Piusek jual tu kan. Kita dah ada macam-macam produk Islam tuan-tuan, tapi kita tak nak beli. Sebab apa? Kita punya alasan reganya mahal, ustaz. Reganya mahal, ustaz. Tengok mi Melayu. Ada orang cakap apa itu kat aku. Mi Melayu, ustaz. Ya Allah, pucat. Warna kuning, tah kuning, putih, tah putih. Lepas tu ustaz, tak tahan lama ustaz. Oi, 2 hari. Oh dah tak boleh makan dah. Bila makan buat mi goreng ustaz, rasa kapur. Kalau risi kapur tak apa. Mi banyak kapur ustaz. Sakit perut cerit-berit. Betul tuan-tuan. Dengan produk yang bukan Islam punya ni sedap. Betul. Kenyal, betul. Kuning, betul. Lazat, betul. Sekali kita makan mi kari tu sedut, serup, holiau, betul. Tapi tahu tak tuan-tuan, adakah isi kandungannya itu halal? Kenapa mi ni tahan lama? Halal sebab apa? Tahan lama tu apa sebab? So tuan-tuan, saya tak mau buat kenyataan di sini nanti orang kata saya ini resis, saya ini sengaja memburuk-burukkan produk orang lain. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, malam ni kita belajar bab akhlak ini. Apa dia? Ja'far bin Abi Talib mengingatkan kita, nak kulul maitah itu, makan benda-benda tak suci itu adalah perangai orang jahiliyah. Tuan-tuan, Sirah Ibn Hisham ni, riwayat daripada kitab Sirah Ibn Hisham. Oh patutlah ustaz, saya makan ni tak tengok halal haram ni ustaz. Kadang-kadang nak mengapa pun susah. Betul. Susah nak mengapa apa? Tak boleh mengapa ni. Ya Allah ya Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma'abud wala. Tak jumpa ujung tuan-tuan. Kalau jadi imam, mangkor makmum di belakang. Makmum yang nama dah tak larat nunggu. Udahlah, kata makmum tuan-tuan. Tak rahmati Allah, ini perkara yang kita kena ambil tahu tentang akhlak. Apalagi walatil fawaisha, kata Ja'far bin Abi Talib. Apa dia perangai-perangai jahiliah? Kami membuat benda-benda yang fawaish, yang jahat. Zinanya, judinya, mabuknya. Apa kata Abu Ja'al tuan-tuan? Abu Ja'al apabila nak pergi berperang, perang-perang dalam peperangan Badar, dia berpidato, berucap, dia mengatakan dia bersyair. Dia kata, demi Tuhan, kita pergi Badar ni bukan untuk berperang, tapi untuk sanuqimu salasalayal. Kita akan duduk di sana selama 3 hari, 3 nights. Bukan nak buat apa-apa, bukan nak berperang dengan Muhammad. Muhammad ni tak ramai. Mereka hanyalah ratusan tuan-tuan. Ada mengatakan 500 lebih, ada mengatakan 300 lebih. Tentera musyrikin ramai tuan-tuan, ribuan, 2000 lebih. Bayangkan tuan-tuan, kalau ikut congok otak kita, orang yang ramai mestilah menang daripada orang yang sedikit. Kalau kita congok pilihan raya tuan-tuan, tempat itu kalau dia ada majoriti, mestilah dia menang.
Sebab itu ada dalam politik kita tuan, dia bagi tahu, pakar pilihan raya bagi tahu tak payah letak calon. Pasal apa? Majoriti orang dia tak payah letak calon. Kalau letak calon, pakat bungkus lah koma. Abu Ja'al confident benda ni. Dia mengatakan kita pergi sana bukan nak berperang. Jangan sebut perang. Malu kalau sebut berperang. Tapi pergi sana ni buat apa? Wasanan juzura. Untuk apa tu? Kita sembelih unta. Buat apa sembelih unta ni? Kita panggang tonggang terbalik tuan-tuan. Nak panggang apa unta? Tuan-tuan pun nak dapat tak? Orang bagi unta ibadah korban, nak dapat tak? Tak pernah ya? Kena cari sponsor. Unta ni tuan-tuan, kalau di negara Mesir musim sejuk yang amat sejuk. Tapi tuan-tuan, bila musim sejuk, kita pergi cari kedai yang ada jual syurbah Jamal. Apa tu tuan-tuan? Syurbah, sup Jamal. Bukan Jamal Abdillah, Jamal unta tuan-tuan. Sup ni tuan-tuan, daging yang dia rebus lama, dia masukkan rempah-rempah ratus dia tuan-tuan, dia jadi merah tu. Kadang dia bubuh batata atau batatis, dia bubuh apa ubi kentang, dia bubuh tuan-tuan ada dia punya kacang, kita panggil kacang panggang yang besar-besar tu kan. Bila minum sup ni tuan-tuan, tubuh yang kaku, yang sejuk, ngelogot, kata orang Pari, kita ketua. Minum tu tuan-tuan, dia jadi segar bugar. Minum ni tuan-tuan, dia jadi gagah perkasa umpama badang. Ni hebat. Sebab itu Abu Ja'al dia tak nak sembelih kambing. Dia tak nak kambing ke itu semua tak boleh mendatangkan kejantanan rujulah. Tak nak. Sembelih apa dia? Sembelih unta. Pasal apa? Unta ni bila makan power. Try tuan-tuan. Selalu kita kambing, nak power kambing. Muka pun macam kambing lah. Ambil tuan-tuan, cari sponsor, kami nak unta YB. Bagi, tak bagi, YB kalah tahun ni. Bila makan tuan-tuan, tongkat Ali Power Plus pun kalah tuan-tuan. Tapi jaga, sebab dia hangat pijo. Bila hangat pijo, dia mula mencari mana kedai. Cari orang rumah nyorok dalam almari tuan-tuan, takut. Apa lagi kata dia? Wa nashrabul khamra, kita akan minum arak. Akhlak Abu Ja'al. Nak bagi seronok pada kawan-kawan ni tuan-tuan, ajak buat maksiat. Manusia kalau ajak buat maksiat memang very happy, betul tak? Siapa tuan-tuan yang bila kawan dia ajak, weh malam ni jom karaoke, Yansen, ayu super. Yang cakap super tu, tu semua akhlak yang teruk. Tapi tuan-tuan kalau kawan-kawan ajak pergi mengaji, seronok tak? Seronok tak? Kalau orang kata jom kita pergi kuliah maghrib, surah Tawar Mewah malam ni ada kuliah maghrib, sahabat-sahabat, kawan-kawan, jom kita pergi, semua muka spender. Tapi kalau ajak pergi karaoke, jom pergi karaoke, dah. Yang diajak tu pula sebab teman belanja malam ni cuma on me, okay. Yang ngajak tu bapak syaitan, yang ikut tu anak syaitan tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, at-tariqu ilal jannah huffat bil makarah. Benar, jalan ke syurga itu dipenuhi dengan makarah. Makarah ini yang benda yang kita tak suka. Our inner self dislike it. Kita punya dalaman tak suka. Alamak, apa pula? Pergi pula masjid kuliah, Allah, dah lah ustaz tu lama ceramahnya. Baiklah pergi main golf ke, baiklah pergi karaoke ke. Apa kata Abu Ja'al melengkap
melengkapkan lagi, to complete, melengkapkan lagi corruption inner self of their inner self. Apa tuan-tuan yang melengkapkan korupsi jiwa mereka, akhlak mereka? Apa dia? Dia kata wa sanastami'u ilal qiyam. Dan malam itu dan waris, selepas makan, mabuk-mabuk, yamsen, yabadabadu, kita dihiburkan dengan sanastami', kita akan mendengar kepada siapa dia? Qayan. Mana qayan? Apa itu qayan? Wanita bidwanita, artis wanita yang akan menyanyikan lagu-lagu yang menggairahkan. Dalam keadaan mabuk, tuan-tuan, ada pula yang menyanyi-nyanyi. Yang menyanyi itu pula genit, yang menyanyi itu pula seksi, meliuk-liuk badannya, nyanyi lagu. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Jangan kau menggairah tengok aku pula, tuan-tuan. Tapi nafsu suka dah. Yeah, the corrupted inner self like this, very like. Jiwa yang rosak ni, tuan-tuan, dia suka benda ni. Macam ni lah kita mau daripada menghadap muka ustaz tu dalam menjerit rosak mikrofon kami. Ceramah pun tak apa-apa. Baiklah dengar Jira'u nyanyi. Tuan-tuan, kita pun nyanyi suara ke laut. Tapi ke laut pun ke laut lah, asalkan kita ikut sunnah Abu Jahal. Nampak tuan-tuan? Jangan terasa pula siapa yang dah pergi karaoke semalam tu, ada yang terasa ke malam karaoke hari ni sini macam aku tak tahu. Terasa kot? Kau terasa padan muka. Tak mati Allah. Apa lagi? Dengan hiburan, dengan maksiat-maksiat, minum araknya, dengan perzinaannya. Ya Allah, ya Tuhan, teruknya akhlak kami, wahai Raja. Dan kata Ja'far bin Abi Talib lagi, apa itu perangai buruk jahiliah kami? Wa naqta'ul ar'am, kami memutuskan silaturahim. Saya nak tanya tuan-tuan, ni ada orang lain negeri tak di sini yang bukan Perak? Ada ya? Ada tak orang Kelantan? Ada tak? Ada tak orang Kedah? Saya tuan-tuan masa di Mesir duduk serumah dengan lain-lain negeri, sebab persatuan kami Pemeram, ya, persatuan apa mahasiswa Republik Arab Melayu ni, dia buat satu syarat tuan-tuan, siapa nak duduk di Cawangan, bukan di Kahirah masa tu, tak boleh duduk satu rumah satu negeri, dia jadi asabiyah nanti. Tapi kena duduk dalam satu rumah tu banyak negeri. Jadi saya duduk dengan Kedah, saya Perak, Kedah, Penang dengan Kelantan seorang. Sahabat saya Kelantan ni tuan-tuan daripada Bacuk, anak tokeh tembakau. Tokeh tembakau tuan-tuan, beg kargo dia penuh tembakau dalam. Orang kari apa semua penuh tembakau. Tuan-tuan mati Allah, bila bercakap dia ada masalah communication. Hak orang Kelantan cakap Kelantan, royak Kelantan. Mutak segi kuliah kok keputusan sudah tubik apa benda pula, masa bila rambut tubik ni? Rupanya tubik ni keluar, keputusan dah keluar. Bila makan dengan orang Kedah, orang Penang pula tuan-tuan, dia kata aku tak boleh makan lagu ni. Awak toyu tak ada. Toyu apa toyu? Toyol ke toyu? Nah, rupanya kicap. Bila dia pula dengar orang Perak cakap, lagi pelik. Ngapa sedih je orang tu? Duit aku cicir, udah cicir pula. Duit cicir atau bahasa Peraknya getok. Tetapi mati Allah, walaupun mengalami benda-benda komunikasi macam ini, tapi apa yang dibuat oleh Pemeram ini suatu benda yang baik. Apa dia tanda? Hilang sifat kenegerian. Ini yang Nabi, apa dia tuan-tuan, Nabi ajar kepada umat Islam. Setelah Islam ini Nabi sampaikan kepada para sahabat,
jangan memutuskan silaturahim. Kadang ada tuan-tuan yang jenis handsome tak nak kawan dengan yang jenis hodoh. Ada sini? Siapa rasa diri dia hodoh angkat tangan? Ada? Takkan aku seorangnya. Ni ada yang jenis putih melepok, yang jenis datang tuan-tuan baju pun mahir, yang jenis nak masuk surau tuan-tuan dia pakai sanitizer tu bukannya sekejap, lama. Lepas tu bila orang nak salam, sorry pertama SOP, kedua I tak boleh salam dengan you lah, tangan you kotor. Ada tak tuan-tuan pernah jumpa spesies kopi ni? Saya pernah jumpa. Kadang tuan-tuan duduk dengan kita makan, ya, bila makan tuan-tuan, kita makan tahulah tuan-tuan, bila makan kadang-kadang nasi tu terabur. Tapi dia tuan-tuan dia boleh komplain, dia boleh kritik, dia boleh bagi tahu, Ustaz, banyak nasi terabur tu Ustaz. Aku kata sekarang gigi kamu yang terabur sekarang. Ada orang yang dia tak boleh berterabur, bagi itu genyi, disgusting. Allah, is very disgusting tuan-tuan. Tu belum jumpa lagi jenis kita yang hingga keluar masuk. Oh, lagi disgusting tuan-tuan. Jangan buat benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah orang lain. La yaskharu, jangan kita merendah-rendahkan orang lain, kerana tuan-tuan kadang-kadang itu keadaan dia, hal ehwal dia. Kita kena hormati, bukan hormati jangan. Setakat kalau kita suruh jaga kebersihan tak apa, tapi jangan sampai kita menyebabkan putusnya silaturahim. Banyak sebab putus silaturahim tuan-tuan. Arab zaman jahiliah tuan-tuan, dia pun nak membuat satu syair provokasi tentang akhlak. Apa kata mereka? Illam ta'khudhu bisa'ri, kalau kamu tak ambil balas dendam, tak nak membalas dendam di atas kematian kaum kamu, saudara mara kamu, sahabat-sahabat kamu yang satu kaum, wal kusilah, kata dia, campak pedang-pedang tu, campak. Walbisul makail wa ulal nisa. Apa maksud dia? Pakailah celok-celok eyeshadow, pakai bedak 3 layer, bubur gincu. Gincu tu biar tebal apa bibir ikan pelabuhan. Pakai perhiasan wanita, ulalan nisa, pakai gelang, pakai rantai. Apa maksud dia? Ini provokasi. Apa dia? Kalau tak berani gaduh, perang, bunuh, balas dendam, jangan jadi jantan, jadi pondan lah bagus. Syair sebelum turunnya Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Sya'ru fi asril jahili, tuan-tuan belajar syair-syair di zaman jahiliyah, semua bawa rasa akhlak. Antaranya menaikkan semangat, memutuskan silaturahim, bergaduh, berbunuh, itu bagus, itu jantan. Ini masalah kita hari ini tuan-tuan. Kalau tak boleh bergaduh, tak pandai bergaduh, jangan jadi jantan, jadi pondan. Saya cerita pondan ni tuan-tuan teringat. Pernah ikut pengakuasa pergi nangkap pondan. Ipoh dulu banyak tuan-tuan. Kamu tahu pot dia mau kat mana? Tak dia beritahu, kamu cari pula lepas isyak ni sekarang, bukan boleh harap ni. Ada di Ipoh tuan-tuan pot pondan ni. Di Tepin pun tuan-tuan tahu kan, dekat taman apa nama tu kan, Taman Tasik Tepin. Pondan ni tuan-tuan, dari segi luaran dia memang lawa. Masa kita kepung nak tangkap ni tuan-tuan pondan ni, masa dia melarikan diri tu, kita tengok daripada lenggok lari dia, oh ya Allah, kita pun confused, ni jantan ke betina? Dengan suara dia tuan-tuan, jangan tanah lah, ini jantan ke betina tuan-tuan? Nah, atau tuan-tuan, bila kita nak pegang tangan dia, kita rasa confused. Pasal apa tuan-tuan? Ya Allah, cantik tuan-tuan, cantik, wangi, arum. Bukanlah aku pergi cium pondan tu pula, tidak, tapi bauan dia tu, sampai kita rasa confused. Nak pegang, nak cekul, nak pegang kita ni. Tiba-tiba otai dah pencen dah sekarang. Otai ni yang kuat kuasa tuan-tuan, dia menjerit,
They shouted to me. Dia cakap, "Ustaz, pegang je, jantan," kata ni. Apa demo dah biasa, tuan-tuan. Saya pun pegang, tuan-tuan. Ya Allah, betul, tuan-tuan. Bila pegang tangan tu macam Jamal Abdillah nyanyi, yang halus, yang mulus, lembut aja. Tapi tuan-tuan, bila pegang, masa dia meronta-ronta nak lepas tu, baru tahu jantan. Pertamanya kederat demo tu kuat. Orang betina mana kederat kopi tu. Yang kedua, tuan-tuan, terkeluar suara jantannya. Ya Allah, ngeri aku dengar. Apa dia menjerit? "Sakitlah bodoh." Tadi punya lembu lari. Apa sakitlah bodoh? Baru nampak biji alkum kat sini, tuan-tuan. Tentara mati Allah, zaman jahiliah punya provokasi sampai macam tu. Sebab itu, apabila Nabi sebelum berhijrah, tuan-tuan, Nabi dijemput oleh orang-orang Madinah, berbai'ah dengan Nabi, dan di antara yang disebut oleh orang Madinah, apa dia? Kebanyakan pemimpin-pemimpin kami yang masyhur, terkenal, yang baik, ramai yang mati. Sebab apa? Pergaduhan di antara kaum Puak. Puak ingat? Kerana itu, maka jemput Nabi datang ke Madinah. Mereka jemput Nabi datang ke Madinah, bukan Nabi menjadi pelarian ke Madinah. Tu kena faham, tuan-tuan. Saya ulang balik, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW pada dasarnya dijemput oleh orang-orang Madinah untuk menjadi pemimpin di Madinah. Nabi bukan melarikan diri sebagai pelarian ke Madinah. Ini kita kena faham. Sebab apa? Kalau salah fakta akan menyebabkan kekeliruan yang boleh menimbulkan fitnah, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Tentara mati Allah. Dan kata mereka lagi, "Wa nusi'ul jiwar," dan kami ini menyakiti jiran. Bukan saja menyakiti jiran, ya'kulul qawiyyu minnadh dha'if, dan kami ini orang yang kuat akan menindas orang yang dhaif, orang yang lemah. Faqulna ala zalika hatta ba'asallahu azza wa jal ilaina nabiyyan wa rasulan minna. Kami berada dalam keadaan begitu, teruk, dalam keadaan chaos, huru-hara ini, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kami. Apa dia? Seorang rasul yang na'rifu nasabahu, yang kami tahu keturunan dia baik-baik. Wa sidqahu, kami tahu dia seorang yang bercakap benar, tak pernah menipu. Wa amanatahu, seorang yang amanah. Wa afafahu, dan menjaga maruah kesucian dia daripada melakukan maksiat sebagaimana orang-orang yang kafir Quraisy buat, tapi Muhammad tak buat benda-benda yang orang jahiliah buat. Tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi ya perbahasan kita dalam bab ya kitab Khuluqul Muslim ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada hari ini, malam ini, akan ya menjadi motivasi kepada kita bersama, tuan-tuan rahmati Allah. Ya, kita akan sambung lagi, kita akan syarahkan lagi. Itu pun kalau saya dijemput lagi lah ya. Kalau kau merasa macam mana malam ni, okey tak okey? Kalau okey, jemput lagi. Kalau KO, boleh belah lalu ya. Ya, tengok lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, bersama-sama dengan saya ada dua orang sahabat. Ini bukan produk saya. Sahabat ni punya saya tolong iklankan sahaja. Ya, saya tolong war-warkan saja, tak ada apa-apa bayaran pun, tak ambil apa orang kata kepentingan pun tak ada. Ya, saya tolong sahabat, mereka ada bawa iShifa, tuan-tuan, dan seorang sahabat lagi ada bawa produk barangan Islam. So, tuan-tuan, bila dah tahu kita kena cari yang halal itu, bersih, kalau tak dia jadi jahiliah kan. So, berkobar-kobar lah tuan-tuan beli malam ni. InsyaAllah kalau Maggi Islam ada, tuan-tuan belilah 30 kotak malam ni insyaAllah. Ya. Ya Allah. Ini bagusnya marketing kan. Allah Rabbi, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat memberi penjarahan bagi kita bersama. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asinal insan الذين آمنوا
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Abu